Topik 2. Dokumen import dan ekspor. Isi kandungan. 1. Membincangkan kepentingan proses dokumentasi import dan ekspor. 2. Menyatakan jenis dokumen import dan ekspor berdasarkan kategori barangan. 3. Menerangkan kod harmonized system (HS) dalam prosedur custom. Apakah kepentingan proses dokumen? 1. Setiap pengimport, pengekspor perlu membuat pengikraran penuh kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) untuk diimport, diekspor secara sendiri atau oleh ejen setelah barang-barangan sudah sampai di Malaysia. 2. Proses mengelakkan kesilapan dalam pengiraan tarif cukai, duty, serta dalam memastikan barangan yang hendak diimport, diekspor adalah tidak menyalahi undang-undang. Jenis dokumen yang terlibat dalam import dan ekspor. 1. Dokumen perniagaan. 2. Dokumen pengangkutan dan insurans. 3. Dokumen kastam. 4. Dokumen pembayaran. Dokumen kastam. 1. Borang perakuan kastam, K1 import, K2 export, K3 movement of goods within Peninsular Malaysia and East Malaysia vice versa. K4 inward manifest, K5 outward manifest, K6 transshipment, K8. K9, K21 dokumen pembayaran. 1. Bil perintah bayar. 2. Surat kredit letter of credit, LC. 3. Surat cagaran, dokumen perniagaan. 1. Inden a purchase order, O, B deliver order, U. 2. Invoice a proforma invoice, B commercial invoice. 3. Sijil asal usul certificate of country origin, COO. 4. Senarai pembungkusan, packing list. Dokumen pengangkutan dan insurans. 1. Bil muatan laut, Bill of Lading, BLOBL. 2. Bil muatan udara airway bill, AWB. 3. Nota perkapalan shipping instruction, C4. Polisi insurans, insurance policy. Inden. 1. Bil muatan laut, Bill of Lading, BLOBL. 2. Item yang terdapat di dalam inden termasuklah jenis, kuantiti barang, anggaran harga barang, label, tarikh serahan, dan syarat pembayaran. 3. Selepas pesanan dipersetujui, pengimport akan mengeluarkan nota pesanan purchase order. 4. Bagi tujuan penghantaran pula, pengeksport akan menyediakan senarai pembungkusan packing list dan nota penghantaran delivery order. Contoh purchase order, contoh delivery order. Invoice. 1. Invoice merupakan satu dokumen yang dikeluarkan oleh pengeksport, penjual kepada pengimport pembeli apabila tiba masanya untuk pengimport, pembeli membayar barangan atau perkhidmatan yang disediakan. 2. Terdapat dua jenis invoice iaitu pro forma invoice dan commercial invoice. Contoh pro forma invoice. Pro forma invoice berfungsi untuk urus niaga kredit yang mengandungi maklumat lengkap barang seperti jenis, berat, kuantiti, harga, premium insurans dan tambang. Ia penting kepada pengimport, pembeli bagi tujuan memastikan maklumat pesanan yang diterima oleh pengeksport, penjual adalah tepat. Contoh commercial invoice. Commercial invoice adalah pro forma invoice telah disahkan oleh pejabat negara pengimport. Ia adalah bukti kebenaran diberi oleh kerajaan negara pengimport kepada pengeksport untuk mengeksport barang tersebut ke negaranya. Juga digunakan untuk pengiraan cukai serta diperlukan untuk pelepasan kastam. Certificate of Country Origin. Sijil ini menyatakan dari negara mana barang tersebut berasal. Ia disediakan oleh pengeksport dan disahkan oleh Din Perniagaan Negara Pengeksport. Merupakan bukti tentang negara asal yang mengeluarkan barangan tersebut. Digunakan oleh pihak kastam dalam mengenakan atau mengecualikan duty, cukai. Packing list. Packing list adalah dokumen senarai barangan yang mengandungi jenis, jumlah, berat, serta cara pembungkusan barangan yang ingin diimport, dieksport. Dokumen ini digunakan untuk urusan semakan serta pelepasan kastam. Bill of Lading merupakan dokumen hak milik ke atas barangan. Satu resit rasmi yang dikeluarkan oleh syarikat perkapalan, Linus, sebagai penerakuan penerimaan barangan di atas kapal. Bertindak sebagai bukti kontrak rasmi penghantaran antara pembawa, syarikat perkapalan, dengan pengeksport untuk angkut barang. Boleh dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapat pinjaman. Digunakan untuk jenis pengangkutan laut. Airway Bill
merupakan satu nota dokumen kiriman yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport, pengirim sebagai perakuan penerimaan barangan. Bertindak sebagai bukti kontrak rasmi penghantaran antara pembawa, syarikat penerbangan, airline, dengan pengeksport untuk membawa barang. Dokumen ini bukan dokumen hak milik dan tidak boleh digunakan untuk mendapat pinjaman dari pihak bank. Digunakan untuk jenis shipping instruction. C adalah surat yang disediakan oleh pengeksport, pengirim kepada syarikat perkapalan untuk perintah menerima. Surat ini juga diberikan kepada ejen penghantaran, freight forwarder, sekiranya pengeksport menggunakan ejen insurance policy. Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk melindungi barangan yang diangkut daripada risiko dalam pelayaran seperti rosak dan hilang. Pampasan akan diberikan oleh syarikat insurans apabila risiko yang diinsuranskan berlaku mengikut syarat kontrak jualan. Custom Declaration Form. Borang yang perlu diisi oleh pengimport dan pengeksport tidak kira sama ada barangan tersebut dikenakan duti, cukai atau tidak. Secara umumnya, terdapat 21 jenis borang perakuan custom yang digunakan. Tetapi, antara borang yang selalu digunakan adalah K1, K2, K3 dan K8. Jenis-jenis borang perakuan custom. A. K1 borang custom import. B. K2 borang custom export. C. K3 pergerakan barangan dari dan ke Semenanjung, Sabah, Sarawak. D. K4 pendaftaran cargo masuk, inward manifest. E. K5 pendaftaran cargo keluar, outward manifest. F. K6 pendaftaran transshipment, ship to ship manifest. G. K7 batal. H. K8 permit pergerakan kargo cukai tak dibayar, movement from one bonded area to another bonded area, free zone. I. K9 permit mengeluarkan kargo dari gudang port airport. J. K10 dokumen pelepasan pelabuhan lapangan terbang. K. K11 resit kargo gudang custom. L. K12 lesen import untuk tembakau minuman keras. M. K13 lesen pergudangan. N. K14 lesen pergudangan pembuatan LMW. O. K15 batal. P. K16 batal. Q. K17 borang penjelasan saman, denda. R. K18 bond custom arm. S. K19 kelulusan untuk kapal berlabuh. T. K20 kelulusan untuk membawa barangan bercukai, menggunakan bot tempatan. U. K21 lesen bebas cukai. Contoh dokumen custom. Contoh borang custom K1. Contoh borang custom K2. Contoh borang custom K3. Contoh borang custom K8. Contoh borang custom K9. Dokumen pembayaran. Bil perintah bayar. Arahan bertulis yang dikeluarkan oleh pemiutang ditujukan kepada penghutang mengarahkan membuat pembayaran sejumlah tertentu pada tarikh akan datang. Kredit berdokumen. Surat yang dikeluarkan oleh bank untuk memberikan jaminan bayaran kepada bil perintah bayar yang dikemukakan oleh pengeksport sekiranya pengeksport mengikut syarat-syarat tertentu, iaitu pengeksport perlu sediakan segala dokumen yang diperlukan. Surat cagaran. Surat yang dihantar oleh pengeksport kuasa kepada bank itu untuk menjual barang ekspor yang dihantar sekiranya pengimport tidak mahu menuntut barang itu. Mengenal pasti kategori barangan perkhidmatan. 1. Produk kam. 2. Produk elektrik, elektronik. 3. Produk kayu. 4. Produk makanan. 5. Produk perubatan. 6. Tenaga kerja asing. Produk am. Produk am bermaksud peralatan pejabat, alat tulis, barangan kegunaan am. Dokumen yang diperlukan. 1. Nota pembelian, purchase order. 2. Nota penghantaran, delivery order. 3. Invoice komersial. 4. Senarai pembungkusan. 5. Sijil insurans. 6. Sijil asal. 7. Airway bill of lading. Produk elektrik garis miring elektronik. Elektronik merangkumi bidang seperti elektronik pengguna, telekomunikasi, sistem kuasa, komputer, teknologi perubatan, otomasi industri dan lain-lain. Dokumen yang diperlukan. 1. Penyenaraian katalog teknikal produk. 2. Kebenaran EPR, Extended Producer Responsibility, adalah mandatori untuk peralatan elektrik dan elektronik serta komponen atau bahan habis guna untuk diimport, untuk mengelakkan lambakan produk elektrik dan elektronik. 3. Lesen WPC, Lesen Wireless Planning Coordination,
WPC, perlu diperolehi untuk mengimport produk elektronik ke India. Wajib untuk semua produk tanpa wayar. Produk kayu. Kayu termasuk perabot, peralatan dapur, hiasan rumah, mainan, alatan, alat muzik dan karya seni. Dokumen yang diperlukan. 1. Sijil pengasapan. Bermaksud sijil kawalan perosak. Tidak wajib untuk produk kayu siap. Perlu mendapatkan borang perakuan pengasapan yang asal. 2. Sijil fitosanitari. Sijil yang menyatakan produk tersebut adalah memenuhi syarat import dan ekspor produk agrikultural. Menyatakan keadaan produk dalam keadaan baik untuk tujuan pengangkutan. Produk makanan. Produk makanan dan minuman merujuk kepada produk yang dibuat atau dihasilkan atau tidak produk atau hasil atau output yang melibatkan makanan dan minuman. Dokumen yang diperlukan. 1. Sijil kesihatan dalam versi asal. 2. Sijil analisis makmal. 3. Lesen. Produk ubat. 1. Sijil kesihatan dalam versi asal. 2. Sijil analisis makmal. 3. Lesen racun, perubatan. 4. Maklumat spesifikasi, MSDS. 5. Sijil pendaftaran perubatan. 6. Maklumat pengguna akhir. Tenaga kerja asing. Pekerja asing atau pekerja tetamu adalah orang yang bekerja di negara yang bukanlah seorang warga negara. Dokumen yang diperlukan. 1. Pendaftaran syarikat. 2. Dokumen pengenalan diri _ pasport. 3. Lesen perkilangan MITI, sektor perkilangan. 4. Sijil pendaftaran CIDB, sektor pembinaan. 5. Kontrak kerja _ lesen kebenaran polis, sektor perkhidmatan. 2.4 Kod Harmonisasi Sistem, HS, dalam prosedur kastam. 1. Kod Harmonisasi Sistem, HS, adalah kod standard yang diterbitkan oleh Organisasi Kastam Dunia, World Customs Organization, WCO. 2. Digunakan untuk mengklasifikasikan komoditi dari berbagai negara dan untuk menentukan tarif yang sesuai. Apakah kod HS? Kod HS di Malaysia menggunakan 9 atau 10 digit. Contoh, 1.4 digit pertama adalah header iaitu kategori komoditi. 2 digit ke-5 dan ke-6 adalah sub iaitu komoditi yang lebih terperinci. 3 digit ke-7 hingga ke-10 adalah item, iaitu kod yang melebihi 6 digit disesuaikan oleh setiap negara bersesuaian dengan komoditi tertentu. Contoh kod HS. Kepentingan kod HS. 1. Untuk menentukan nilai cukai, duti dan peraturan yang terpakai untuk sesuatu produk. 2. Digunakan oleh pengimport untuk memohon lesen mengimport. 3. Memudahkan pihak kastam untuk mengetahui apa yang ada dalam penghantaran sesuatu kargo. 4. Memberikan keseragaman dalam pengelasan daftar barangan yang sistematik. Terima kasih kerana menonton video kami mengenai dokumen import dan ekspor. Kami berharap anda dapat manfaat daripadanya. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.